Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar bin Abdullah daripada kelas DSI 5A. Hari ini kami akan menerangkan tajuk Inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha mempunyai 6 huruf, iaitu Inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala'alla. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada takrif inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha adalah sekumpulan harfun yang mendahului isimnya. Jika jumlah ismiyah, yakni susunan mubtada dan khabar, didahului oleh inna dan saudaranya, yakni huruf-huruf inna, maka ianya akan menyebabkan mubtada menjadi mansub, yakni berbaris atas, dan ianya dikenali sebagai isim inna. Dan khabar akan tetap menjadi marfu', yakni berbaris depan, dan ianya dikenali sebagai khabar inna. Sebagai contohnya, Inna Zaidan mujtahidun. Inna adalah harfun inna, manakala Zaidan adalah isim inna dan ianya berbaris atas, seperti yang telah saya terangkan dalam takrif inna wa akhawatuha sebentar tadi. Manakala khabar akan tetap marfu' dan ia ni dikenali sebagai khabar inna. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Daniel. Saya daripada kelas DSI 5B. Okay. InsyaAllah saya ingin meneruskan lagi perbincangan kumpulan kami mengenai inna wa akhwatuha. Okay. Untuk tajuk yang saya ingin menerangkan adalah mengenai penggunaan huruf-huruf inna. Seterusnya saya ingin menerangkan apa tu penggunaan huruf inna ni. Kita dah tahu huruf-huruf tu, mesti kita kena tahu penggunaan dan dia punya maksud kepada huruf tersebut. Okey, untuk huruf yang pertama adalah inna, yang bermaksud sesungguhnya, kan? Daripada situ kita dapat tahu ia menunjukkan sebagai penegasan, kan? Dia menegaskan nisbah khabar untuk mubtada dan menafikan keraguan, kan? Contohlah saya bagi innallaha ala kulli syai'in qadir, yang bermaksud sesungguhnya Allah ke atas sesuatu itu maha berkuasa. Daripada situ kita dapat lihat dia menegaskan bahawa Allah itu maha berkuasa ke atas setiap perkara. Seterusnya adalah anna. Anna ni adalah maksud bahawa, dan ia penggunaannya sama seperti inna. Ia menunjukkan penegasan juga. Dan contoh yang saya boleh beri adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermaksud daripada syahadat kita sendiri, iaitu asyhadu, iaitu bermaksud aku bersaksi, anna, bahawa Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu pesuruh Allah. Dari situ menunjukkan bahawa dia menekankan Muhammad itu pesuruh Allah. Dan seterusnya adalah yang ketiga, huruf ka'anna, huruf in, iaitu ka'anna, yang bermaksud seperti, dan cara penggunaannya adalah untuk perumpamaan, kan? Perumpamaan. Contoh saya bagi, kan? Ka'anna wajhaka badrun, iaitu bermaksud muka kamu seperti bulan. Daripada situ kita dapat lihat dia nak perumpamakan muka seseorang itu seperti bulan, sebab dia nak menunjukkan bahawa muka dia cantik ataupun muka dia berseri seperti bulan. Okey, untuk seterusnya, iaitu huruf yang seterusnya adalah lakinna, yang bermaksud tetapi, dan cara penggunaannya adalah untuk menyangkal. Okey, dari yang bermaksud menyangkal tu adalah dia adalah ulasan percakapan dengan mengangkat apa yang dibayangkan dari percakapan sebelumnya. Okey, contoh
saya bagi adalah daripada Zaidun ghaniyun lakinahu bakhil, yang bermaksud Zaid seorang yang kaya tapi dia bakhil. Dari situ kita dapat tahu yang Zaidun ghaniyun, iaitu Zaid adalah seorang yang kaya, dan kita dapat mengandaikan bahawa yang Zaid tu mestilah, kalau dah kaya, mestilah dia pemurah. Tapi dia datangnya lakina, iaitu adalah untuk tetapi, adalah maksudnya tetapi, dan dia menyangkal kata pemurah dia tu dengan mengatakan lakinahu bakhil, tetapi dia seorang yang bakhil. Nampak tak perkataan lakina tu dia menyangkal menyangkal ghaniyun tu kan, daripada, sebab kita mestilah confirm akan terfikir kalau dia kaya mestilah dia pemurah kan. Tapi dengan datangnya lakina, dia menghilangkan rasa pemurah ataupun kita punya andaian yang mengatakan dia seorang yang pemurah. Okey, itu merupakan lakina. Seterusnya adalah laita. Okay. Laita ni maksudnya adalah seandainya, dan ia adalah menunjukkan atau penggunaan dia adalah berangan-angan, iaitu dia menginginkan sesuatu yang mustahil berlaku. Maksudnya dia nak satu perkara yang mustahil untuk berlaku. Contoh saya bagi tahu adalah laita syabab ya'udu yauman, yang bermaksud semoga seandainya waktu masa muda itu boleh dikembalikan. Macam tu. Dari situ kita dapat lihat yang diinginkan waktu masa tu berputar balik atau kembali balik waktu masa zaman dia muda dahulu. Dan perkara itu adalah perkara yang mustahil berlaku. Sebab mana kita boleh nak kembalikan masa? Itu merupakan laita. Seterusnya adalah la'alla. Okay. La'alla ni pula dia adalah semoga, maksud dia adalah semoga. Dan dia adalah merupakan, atau penggunaannya adalah merupakan pengharapan. Dan dia adalah pengharapan ataupun dia menunggu suatu hasil yang berlaku ataupun hasil perintah yang diinginkan tu berlaku. Dan perkara itu boleh berlaku. Tak seperti laita. La'alla ni boleh berlaku. Laita ni adalah perkara yang mustahil berlaku. Manakala la'alla adalah benda yang boleh berlaku. Contoh saya bagi, la'alla Ja'farah najihun fil imtihan, yang bermaksud semoga Ja'far berhasil di dalam ataupun berjaya di dalam peperiksaan. Daripada situ kita dapat lihat yang dia menginginkan ataupun berharap supaya Ja'far ni berjaya dalam dia punya peperiksaan. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah seterusnya ini anda semua akan melihat kawan saya pula menerangkan tentang bahagian-bahagian khabar inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najamuddin bin Samsudin. Saya daripada kelas DSI 5B. Baik, hari ini saya akan menerangkan kepada anda tentang bahagian khabar inna wa akhawatuha. Baik, sebenarnya khabar inna wa akhawatuha ni terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah khabar mufrad, yang kedua adalah khabar jumlah, dan yang ketiga adalah khabar syibih jumlah. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu khabar mufrad. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan khabar mufrad ni? Khabar mufrad ni adalah selain daripada khabar jumlah dan khabar syibih jumlah. Baik, kita terus pergi kepada contoh yang pertama. Berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 173. Baik, pada contoh yang saya sebut sebentar tadi, isim innanya adalah Allah, dan khabar innanya adalah Ghafurur Rahim. Untuk isim inna je, iaitu Allah, disebut secara zahir, iaitu kita nampak, kerana nampak sebagai kata tersendiri dan terpisah daripada innanya. Sedangkan khabar innanya iaitu Ghafurur Rahim disebut sebagai khabar mufrad kerana berbentuk isim. Baik, yang kedua adalah khabar jumlah. Sebenarnya
khabar jumlah ni terbagi kepada dua bahagian, iaitu khabar jumlah ismiyah dan khabar jumlah fi'liyah. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu khabar jumlah ismiyah. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan khabar jumlah ismiyah ni? Khabar jumlah ismiyah ni adalah ayat yang dimulakan dengan isim dan khabarnya juga dimulakan dengan isim. Baik, saya bagi contoh mudah kepada anda. Inna Muhammadan kitabuhu mufidun. Okey, sesungguhnya Muhammad kitabnya tu berguna. Kitabnya berguna. Okey, jadi di sini inna itu adalah sebagai huruf nasih yang menunjukkan penegasan. Dan Muhammad itu adalah dia punya isim inna, dan khabar innanya adalah kitabuhu mufidun. Kitabnya tu, cerita dia tu adalah kitabuhu mufidun. Kitabnya tu berguna. Dia nak cakap kat sini, sesungguhnya Muhammad kitabnya berguna. Baik, untuk isim inna, untuk Muhammadan tadi, ianya haruslah berbaris fathah, iaitu atas, dan kitabuhu, okey, kitabu. Kita ambil kitabu, haruslah berbaris depan, dan mufidun harus juga berbaris hadapan. Seterusnya adalah khabar jumlah fi'liyah. Apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan khabar jumlah fi'liyah ni? Khabar jumlah fi'liyah ni adalah ayat yang dimulakan dengan isim dan khabarnya dimulakan dengan fi'il. Okey. Sebagai contoh, berdasarkan daripada satu firman Allah SWT, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sadaqallahul azim. Baik, berdasarkan daripada ayat yang saya baca sebentar tadi, lakinna ini adalah huruf nasih yang merupakan ayat penyangkal. Okey, dengan cara kita memansubkan isim dan kita merafakkan khabar. Manakala untuk perkataan asyayatina tadi, ianya adalah isim lakinna dan ianya adalah mansub. Dan alamat nisbahnya adalah fathah, haruslah berbaris atas. Asyayatina tadi haruslah berbaris atas. Okey, baik. Untuk jumlah fi'liyah dia tadi, okay, untuk kita cam jumlah fi'liyah dia tadi adalah perkataan kafaru. Okey, kafaru kerana ianya adalah, kafaru tu adalah fi'il madi mabni ala dham, dan ianya juga harus berbaris depan. Seterusnya adalah khabar jumlah fi'liyah. Apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan khabar jumlah fi'liyah ni? Khabar jumlah fi'liyah ni adalah ayat yang dimulakan dengan isim dan khabarnya dimulakan dengan fi'il. Okey. Sebagai contoh, berdasarkan daripada satu firman Allah SWT, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sadaqallahul azim. Baik, berdasarkan daripada ayat yang saya baca sebentar tadi, lakinna ini adalah huruf nasih yang merupakan ayat penyangkal. Okey, dengan cara kita memansubkan isim dan kita merafakkan khabar. Manakala untuk perkataan asyayatina tadi, ianya adalah isim lakinna dan ianya adalah mansub. Dan alamat nisbahnya adalah fathah, haruslah berbaris atas. Asyayatina tadi haruslah berbaris atas. Okey, baik. Untuk jumlah fi'liyah dia tadi, okay, untuk kita cam jumlah fi'liyah dia tadi adalah perkataan kafaru. Okey, kafaru kerana ianya adalah, kafaru tu adalah fi'il madi mabni ala dham, dan ianya juga harus berbaris depan. Baik, seterusnya kita pergi kepada khabar syibih jumlah. Khabar syibih jumlah ni terbagi kepada dua, iaitu zaraf dan jar wa majrur. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu khabar zaraf. Okey, saya akan bagi contoh mudah kepada anda. Inna at-ta'ira fawqa syajarah. Baik, untuk perkataan inna itu adalah huruf nasih yang menunjukkan penegasan. Manakala at-ta'ira tadi adalah isim inna, isim untuk inna tadi, dan ianya adalah mansub, dan alamat nisbahnya adalah fathah, iaitu berbaris atas. At-ta'ira haruslah berbaris atas. Manakala fawqa itu adalah zaraf makan, dan ianya adalah mansub, dan alamat nisbahnya adalah fathah, iaitu berbaris atas. Jadi fawqa itu haruslah fawqa, qa itu haruslah berbaris atas.
Dan syajarah itu merupakan dia punya mudhafun ilaih. Kiranya dia punya penjelasan. Okey. Jadi asy-syajarah tadi dia punya penjelasan dan ianya jadi mudhafun ilaih. Baik, dan yang terakhir sekali daripada saya adalah khabar jar wa majrur. Okey. Contohnya, saya bagi contoh mudah. Alimtu anna Zaidan minas sadiqin. Kita ambil anna Zaidan minas sadiqin. Anna tadi seperti biasa adalah huruf nasih yang menunjukkan penegasan. Dan Zaidan itu adalah isim inna. Okey, isim inna dan ianya adalah mansub. Dan alamat nisbahnya adalah fathah, iaitu berbaris atas. Okey, dan manakala minas sadiqin itu adalah dia punya jar wa majrur. Boleh faham? Min tu adalah dia punya zaraf zaman, iaitu daripada. Boleh faham kat situ? Zaraf zaman. Okay, min tu adalah dia punya zaraf zaman. Jadi ianya termasuk dalam jar wa majrur. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.